Oke, salam dan salam sejahtera dan pencerahan saya berkenaan dengan sidang parlimen kita hari ini. Dan kenyataan yang menarik adalah apabila speaker mengatakan Najib boleh hadir ke parlimen jika penjara benarkan. Dan kenyataan dia juga dilihat di sini mengatakan bahawa prinsip umum ialah semua ahli parlimen dibenarkan masuk Dewan Rakyat dan tidak mempunyai kuasa untuk menghalang mereka. Dan apa yang saya baca daripada apa yang dia katakan di sini, dia juga mengatakan bahawa hukuman sebagaimana adanya bukan sebagaimana semestinya dan tidak pula sebagaimana ia sepatutnya. Dia kata perkara 18 Perlembagaan Persekutuan menetapkan seseorang itu boleh hilang kelayakan sebagai ahli parlimen jika disabitkan kesalahan dan hukuman penjara lebih setahun dan denda lebih RM2,000. Tetapi di sini dia kata juga walau bagaimanapun jika petisyen untuk pengampunan difailkan dalam tempoh 14 hari dari sabitan dan hukuman atau selepas pelupusan mana-mana rayuan atau proceeding mahkamah berhubung sabitan dan hukuman, kehilangan kelayakan itu hanya berkuat kuasa apabila petisyen itu dilupuskan di bawah perkara 48/4/C. Dan dia kata Najib telah pun memfailkan pengampunan diraja dalam tempoh 14 hari selepas sabitan. So, apa yang dikatakan oleh speaker Dewan Rakyat ini, yang mana pada saya kita mempunyai kecacatan dalam parlimen kita ini. Kerana pada saya sebagai rakyat lihat, selama ini kita tidak tahu apa perkembangan dalam parlimen kita. Tetapi apabila dah boleh live, boleh rakyat di luar sana lihat, dan boleh kita lihat hujah-hujah yang dikeluarkan oleh ahli parlimen kita, tak kira daripada pembangkang ataupun daripada pihak kerajaan, maka kita rakyat sudah boleh membuat andaian, sudah boleh buat penilaian. Daripada isu yang mengatakan bahawa apabila disabitkan dengan kesalahan dan hukuman penjara lebih daripada setahun dan denda 2,000, bermaksud di sini Najib sudah pun melebihi daripada 1 tahun, iaitu kita tahu Najib di penjara 12 tahun. Manakala denda yang Najib kena hari ini bukan saja melebihi 2,000 tetapi melibatkan RM210 juta denda. Tetapi apa yang dia perkatakan di sini lagi, dalam tempoh 14 hari harus hantar petisyen pengampunan, maka dia boleh masuk ke Dewan Parlimen. Ini yang dimaksudkan. So, apa akan terjadi jika petisyen itu dibiarkan, tidak diurus, ataupun tidak, orang kata letak bawah file, dan akhirnya dia tidak, kita tak tahu apa sebenarnya, adakah ianya layak ataupun dia dapat petisyen untuk pengampunan ataupun tidak. Maka di sini persoalannya, adakah kita nak kalau petisyen itu disimpan di file bawah meja dan akhirnya kita tidak tahu keputusannya. Akhirnya Najib setiap kali masuk parlimen daripada penjara, seorang yang sudah pun disabitkan dengan kesalahan, daripada seorang penjenayah, akhirnya dia dibenarkan sentiasa masuk ke dalam parlimen. Adakah kita nak seperti itu? Jadi apa yang saya lihat di sini, kita punya parlimen, apa kita punya proceeding, apa kita punya hujah, kita harus memperbetulkan perkara ini dan saya harap kerajaan di waktu akan datang harus melihat perkara ini. Kerana kita harus melihat kepada perkara 48 perlembagaan ini semula. Yang mana kita harus hilangkan kelayakan sebagai ahli parlimen itu. Terus kita berkuasakan apabila dia disabitkan dengan kesalahan hukuman penjara melebihi setahun dan denda 2,000. Perkara ini, sebelum ini saya pernah lihat, rakyat sendiri pernah tahu, ramai ahli pembangkang yang kena perkara ini. Tetapi dia tidak ada cerita tentang petisyen pengampunan yang difailkan. Jadi kalau macam ni, setiap ahli parlimen kita yang merasuah esok, atau setiap ahli parlimen kita yang salah guna kuasa, setiap ahli parlimen kita yang melakukan kesalahan-kesalahan total dalam mereka berada dalam kerajaan ini, maka mereka akan hantar pengampunan diraja dan akhirnya kita letak di bawah meja. Kita tidak tahu keputusannya sama ada diluluskan ataupun tidak. Dan akhirnya mereka sentiasa boleh masuk ke parlimen dan kelayakan ahli parlimen mereka tidak terbubar. Ini satu yang pada saya mengelirukan kita rakyat. Jadi apabila saya baca statement, saya lihat kenyataan dia tadi, saya terfikir, kenapa perkara ini boleh berlaku? Sedangkan ahli parlimen kita ini, lantikan oleh rakyat ini, adalah mereka yang dipilih, mereka yang kita boleh percaya, dan mereka-mereka yang ada di sana adalah mempunyai kebolehan. Ada pakar, ada peguam, dan sebagainya. Dan kelulusan yang sangat boleh kita percayai. Tetapi akhirnya jawapan yang kita terima seperti ini.
rakyat di luar sana, walaupun kita nak cerita tentang perkara 48 perlembagaan persetujuan ini menetapkan seorang itu boleh hilang kelayakan, dan akhirnya apabila dia hantar petisyen pengampunan difailkan dalam tempoh 14 hari, dan dia boleh masuk dewan sementara dia menunggu keputusan itu pada saya bertentangan. Kerana kita perlu tahu keputusannya segera yang lebih baik jika betul. Dan kita juga nak dalam waktu pengampunan ini sepatutnya tidak boleh kita nak menceritakan bahawa seorang banduan itu nak masuk dalam penjara, dalam Dewan Rakyat. Sebab itu kenyataan yang dikeluarkan oleh ahli Parlimen Pembangkang, yaitu MP Sepang, mengatakan bahawa jika demikian, ketika jawapan soalannya, adakah Perdana Menteri yang telah disabitkan kesalahan itu boleh dibawa ke Dewan Rakyat dalam keadaan bergari untuk dilihat oleh semua? Dan apa yang dijawab oleh Speaker Dewan Rakyat, dia kata dia tidak mempunyai kuasa itu. Kerana dia kata bahawa kuasa itu ada di tangan Jabatan Penjara. Dia kata apa di sini? Di dalam tahanan penjara itu terpulang kepada mereka untuk melepaskannya daripada tahanan mereka. Jadi hari ini, isunya Najib ni masih dikekalkan sebagai ahli parlimen. Kenapa perkara ini berlaku? Ada dua kemungkinan. Satu yang dia melibatkan dengan perkara 48. Yang kedua, yang saya risaukan kerana nak mengekalkan kerajaan itu, yang mana kita tahu majoriti mereka dah tak cukup. Jika hilangnya satu ahli parlimen, maka kurang. Jadi isunya di sini itulah. Jadi apa yang saya nak lihat di sini, jadi kenapa Speaker Dewan Rakyat membuat keputusan jawapan begini? Kerana dia nak menyelamatkan keadaan dalam Dewan Rakyat itu, supaya unsur daripada pihak kerajaan itu boleh diluluskan dan mereka boleh mencari talian hayat. Jika perkara-perkara yang tidak dapat diluluskan oleh pihak pembangkang, yang tidak mahu disokong oleh pihak pembangkang, maka mereka ada majoriti daripada seorang banduan. Ini persepsi yang saya boleh lihat dan bukan perkara yang boleh kita lihat kecil, kerana perkara ini apabila dalam Dewan Rakyat kita boleh pun diputarbelitkan peraturan, boleh diputarbelitkan undang-undang, maka sia-sia kita ada wakil rakyat, kita ada Speaker Dewan Rakyat, untuk kita melihat mereka ini membuat peraturan negara ini lebih adil, lebih telus. Jika hari ini berlaku perkara seperti ini, maka jadi pertikaian kita rakyat. Kenapa Najib boleh? Kenapa orang lain tak boleh? Jadi itu yang saya katakan tadi itu, bahawa lepas ini setiap banduan boleh membuat pengampunan diraja dan boleh bebas. Dan kita boleh menunggu. Kalau fail itu di bawah meja pun tak dilihat 5 tahun, maka kita 5 tahun lah. Jadi wakil-wakil rakyat pembangkang lepas ni, kalau kesalahan-kesalahan yang melibatkan perkara seperti ini, kita juga membuat pengampunan diraja dan kita akan tetap boleh masuk dalam parlimen. Apakah Speaker bermaksud seperti ini? Inilah yang menjadi isu sekarang ni. Bukan saya nak cerita tentang kerana saya Pakatan Harapan, kerana saya ahli politik, maka saya nak memberi kenyataan-kenyataan yang agak dangkal ataupun yang tidak masuk akal. Ini adalah satu yang saya pikirkan. Kenapa Najib menunggu petition pengampunan yang difailkan dalam tempoh 14 hari, dia dah failkan pun, dan akhirnya kita tidak tahu keputusan, tetapi kita nak dia masuk ke dalam Dewan Rakyat. Kenapa tidak ada keputusan muktamad di situ? Kita kena lihat dan kaji semula perkara ini. So, saya tak nak panjangkan isu ini, tetapi sebagai rakyat biasa, saya melihat perkara ini ada satu kejanggalan besar, yang mana kita nak membenarkan seorang banduan masuk ke dalam parlimen kita, ini sudah mencemarkan parlimen. Dan kita tahu, parlimen ini adalah satu daripada badan yang kita harapkan di negara ini untuk menggubal undang-undang. Dan juga kita tahu, parlimen kita inilah harapan rakyat yang menentukan nasib rakyat. Tetapi kalau kita dipermainkan dengan perkara-perkara seperti ini, maka di mana lagi harapan kita rakyat dengan pemimpin kita ini? Jadi untuk kesimpulan yang lainnya, saya harap rakyat di luar sana fikirkan apa yang saya katakan ini, dan kita harus melihat bahawa kita perlukan pimpinan politik yang betul-betul ada ketelusan, yang berintegriti,
jangan lagi kita sokong mereka-mereka yang seperti ini, karena dia akan mengelirukan kita rakyat sampai sampai ke akhir. Sampaikan pelaturan yang seperti ini, yang sebegitu mudah pun pada kita pun mereka tidak boleh laksanakan. Perkara ini patut dipercepatkan, karena mereka lah menggubal undang-undang ahli parlimen. So sekian, terima kasih.